A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali dalam rancangan Voice Over Syahrul Chapter. Hari ini saya akan kongsikan kisah Kerana Cinta. Semoga anda terhibur. Sebelum kita mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabah Surah. Makanlah, ya Allah. Kenapa dibuang? Jamilah mendengus menahan sabar. Wajah tuanya bertambah kerut. Husin menabur nasi ke lantai tanpa memperdulikan Jamilah. Bertepuk tangan lalu ketawa berdekah-dekah. Abang, janganlah dibuang nasi tu. Jamilah membentak Husin, suaminya. Husin mengalih pandang ke arah Jamilah lalu merenung tajam. Jamilah terdiam. Ada sesuatu dalam renungan Husin yang membuatnya terdiam. Durhaka, laknat, durhaka, laknat, laknat, laknat. Terburai air mata Jamilah mendengarnya. Hatinya kesal. Ya Allah, hukumlah aku di dunia. Ampunilah aku. Mak, Kamilah mengandung, Mak. Anwar tidak dapat memendung rasa bahagianya. Ternyata Kamilah bunting pelamin, rezeki yang tidak disangka-sangka. Sarimah, ibu Anwar, menyambut berita itu dengan penuh bersyukur. Dia dan suami sudah lama tidak mendengar tangisan bayi di dalam rumah semenjak Anwar dilahirkan. Semenjak itu, mereka sekeluarga sentiasa sibuk dengan kandungan Kamilah. Namun, tanpa mereka sedari, kabar berita itu tidak disenangi oleh Jamilah, ibu tiri Kamilah. Jamilah hanya bermanis muka di depan, tetapi hatinya penuh dengan hasad. Jamilah, wanita yang menjadi suri ayah Kamilah setelah kematian ibunya. Jamilah bukan orang lain, malah adalah sepupu arwah ibu Kamilah. Sama-sama membesar, sama-sama bersekolah, sama-sama jatuh cinta kepada lelaki yang sama. Namun, lelaki itu memilih arwah ibu Kamilah. Pergilah Jamilah membawa diri sehingga setahun kemudiannya setelah arwah ibu Kamilah dijemput Allah. Wajah Kamilah yang mirip sekali dengan arwah ibunya membuatkan Jamilah benci. Walaupun pada mulanya Jamilah berjanji untuk memberi kasih sayang seorang ibu yang tulus kepada Kamilah, masih terasa pedih di hati bila cintanya ditolak. Kenapa dia harus kalah? Malah dia sememangnya cemburu dengan arwah semenjak kecil lagi. Arwah cantik, bijak, selalu dipuji-puji. Sakitnya hati Jamilah mengenangkan semua itu. Bertambah-tambah bengkak hati Jamilah apabila Husin, iaitu ayah Kamilah, juga berlebih-lebih menantang anaknya. Apalagi sekarang Kamilah sedang syarat mengandungkan cucu sulungnya. Malam itu, entah kenapa hati Jamilah bagai ditusuk dan ditorih pisau. Melihat Kamilah dilayan dengan kasih sayang oleh suami, mertua dan juga ayahnya sendiri membuatkan dada Jamilah rasa hendak meletup. Makannya tidak kenyang. Sia-sia saja Sarimah masak bermacam juadah dan menjemput Jamilah, suami isteri, ke rumah untuk makan bersama. Mulutnya penat kerana harus senyum palsu, sama dengan lenguhnya berpura-pura. Kandungan Kamilah memasuki 8 bulan bila dia mula berasa sakit ingin bersalin.
tidak kerap. Namun berselang hari, Jamilah melihat ini sebagai peluangnya. Lantas Jamilah bertemu dengan bomoh. Hati manusia bila sudah dibayangi hasutan tidak lagi mengira dosa. Dia ingin Kamilah menderita kehilangan anak, biar dia melunasi hutang arwah ibunya. Hutang pedih di hati dibalas dengan penderitaan. Kamilah diberi minum kononnya ubat menahan anak dilahirkan awal. Penawar dari bidan kampung, kata Jamilah. Air yang sudah dijampi dan dipuja menghidupkan semangat dunia gelap. Diminum oleh Kamilah dengan penuh harapan agar anaknya selamat. Air itu membuka pintu kepada makhluk gelap, mengisi segenap pembuluh darah Kamilah dan mengganggu kesihatan tubuh badannya, sehinggalah membayangi minda Kamilah dengan bayangan yang ngeri dan menakutkan. Kamilah dikatakan meroyan bila anak yang dikandung dilahirkan tidak cukup bulan meninggal. Anak yang ditunggu-tunggu lahirnya berwarna kebiruan dan lebam. Pergi, jangan ambil anakku. Saban hari Kamilah menjerit ayat yang sama. Kadang-kadang dia menangis pilu sepanjang malam. Sarimah mendesak Arnoa mencari orang pandai untuk mengubat Kamilah. Sudah dibawa ke hospital, ubat sudah segantang ditelan, tidak juga sakitnya sembuh. Sudah hampir setahun, darah nifasnya tidak berhenti. Pada petang itu, Anwar tiba dengan perawat Islam. Namun, perancangan Allah tiada siapa yang mampu menahan. Kamilah sudah meninggal dunia pada tengah hari tersebut. Dengan air mata bercucuran, Anwar menguruskan pengebumian isterinya. Bukan tidak redha, tetapi pilu dengan keadaan Kamilah yang menderita. Malam itu juga, rumah mereka kecoh. Ayah Kamilah muncul di depan pintu rumah, sekaligus menolak tubuh Jamilah ke ruang tamu. Jamilah meraung. Ampun bang, ampun. Jamilah memeluk kaki Husin, tetapi tubuhnya ditendang oleh Husin. Anwar segera mendapatkan Jamilah, ingin membantu, namun segera dibentak oleh Husin. Jangan kau tolong dia, dia telah membunuh Kamilah. Malam itu, Husin mengamuk tidak tertahan. Hilang iman di dada kerana amarah. Nyawa-nyawa ikan Jamilah dikerjakannya. Siapa yang menolong terkena tempias sekali. Kudrat Husin tidak sepadan dengan usianya. Terbongkar segala rahsia yang disemat kemas di dalam hati. Rahsia itu keluar dari mulut Husin sendiri, bercakap seperti tiada kawalan. Aku, minyak pengasih, Hayati, janji. Rupa-rupanya Hayati, ibu Kamilah, tidak pernah menerima Husin. Kerana nekat, Husin mencalik minyak pengasih yang diperoleh dari Siam ke baju Hayati. Pengarasnya, anak bunting pelamin berusia 8 bulan dalam kandungan. Tetapi janji itu tidak dapat dilunasi kerana Kamilah membesar sehingga cukup bulan di dalam rahim ibunya. Walaupun bermacam cara digunakan oleh Husin agar anaknya lahir pada bulan ke-8. Bunting pelamin, Kamilah, bunting pelamin, Kamilah, cucu. Husin meracau membuka aib tanpa henti malam itu. Kerana sering dituntut oleh makhluk yang menakutkan setiap masa, Husin semakin hilang pertimbangan, ingin mengorbankan cucu untuk diberi kepada pemuja dunia gelap. Namun, sekali lagi usaha Husin terbantut. Jamilah terlebih dahulu bertindak. Aib busuk pekong keluarga tersebar cepat ke seluruh kampung. Husin menjerit nyaring selepas mengamuk dan meracau. Dia melihat susuk tubuh yang besar dan tinggi serta gelap datang menerpa lalu memeluknya erat. Husin meronta sehingga kelemasan, namun makhluk itu tidak melepaskannya. Akhirnya Husin tidak sedarkan diri. Jamilah mengesat air mata. Murah sungguh air matanya jika terkenang kisah lalu. Selepas kejadian di malam itu, Jamilah dan Husin memencilkan diri, hendak keluar dari kampung, tidak tahu hendak ke mana. Di situlah mereka menghabiskan sisa waktu berteman, rasa malu yang amat sangat dengan orang-orang kampung. Husin pula hilang akal selepas mengamuk pada malam itu. Racaunya menjadi-jadi. Kadang-kadang entah menterjampi mana pula diulang-ulang olehnya sebelum meraung ketakutan. Kerana cinta, Jamilah bertahan dan menjaga suaminya yang sudah tidak waras itu. Ya, kerana cinta, ada satu lagi rahsia gelap yang ditutup erat oleh Jamilah sehingga kini. Tiada yang tahu. Jamilah juga pernah menghantar santau kepada Hayati. Niatnya cuma satu, ingin mendapatkan tempat di hati Husin.
Sesalnya Jamilah tidak pernah dapat dilunasi. Siang malam di solat taubat nasuha, memohon ampun kepada Allah. Mulutnya tidak berhenti memohon maaf kepada Anwar. Aku maafkan mak, tetapi bagaimana mak nak minta maaf dengan arwah Kamilah? Ayat yang sama ditutur oleh Anwar. Jamilah menangis lagi. Hussein meraung ketakutan.